ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Rafi Orang Kecil, Cuma Merangkap Pengarah kepada program Convention Media Sosial Satu Malaysia, kepada sahabat-sahabat pihak penganjur yang berusaha keras untuk menganjurkan program ini, jemputan div-div kehormat, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari pengamal media sosial yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini di dalam Dewan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang indah ini, di mana pertemuan kita pada hari ini berbicara tentang tugas dan tanggungjawab kita. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, perkataan yang selalu kita sebutkan dan perkataan yang selalu kita dengari, seperti hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya juga ada kaitannya dengan hubungan kita dengan manusia. Kerana apabila kita menjalinkan hubungan dengan Allah, Allah memerintahkan kepada kita agar kita juga berhubung dengan manusia. Perhubungan dengan manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merangkumi perkara yang saya kira sangat luas untuk dibahaskan dan dibicarakan. Cuma mungkin saya ingin petik satu juzuk daripadanya yang ada hubung kait dengan tugas dan tanggungjawab pengamal media sosial. Tugas dan tanggungjawab kita semua yang berada di sini, teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana, iaitu dalam menjalinkan hubungan dengan manusia, perkara yang paling penting dan antara perkara yang penting adalah amanah. Amanah. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Ayat yang selalu kita baca, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kepada kita semua agar menunaikan amanah kepada orang-orang yang memiliki kelayakan, orang-orang yang telah kita berjanji dengannya. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak ada amanah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, idza dhi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila hilangnya amanah itu, maka nantikanlah hari kiamat. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa ida'atuha? Bagaimana kehilangnya amanah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amr ila ghairi ahlihi. Apabila sesuatu urusan itu diberikan, diamanahkan kepada orang yang tidak layak untuk mengurus. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara tentang amanah pada hari ini, ramai yang inginkan kuasa, ramai yang inginkan pangkat dan kedudukan, ramai yang ingin menguruskan wang ringgit, menguruskan kekayaan.
Tetapi sejauh mana mereka yang bercita-cita tinggi ini mampu untuk melaksanakan dan menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan ke atas mereka. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ciri-ciri orang yang beriman di dalam surah Al-Mu'minun, kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka antara ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang berpegang dengan amanahnya, yang menjaga amanahnya, yang menjaga janjinya, yang menunaikan segala amanah dan janjinya. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, ini saranan-saranan wahyu, saranan-saranan wahyu daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai insan, kita katakan secara khususnya bagi orang muslim, bagi orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada As-Sunnah, maka kita perlu merasai perintah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Kalau pada hari ini kita mengambil berat ataupun memandang serius gagasan satu Malaysia, kalau pada hari ini kita memandang berat, memandang serius saranan-saranan Perdana Menteri kita, pemimpin kita, maka kita juga perlu bahkan lebih lagi memandang serius saranan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, jarang, bukan kita kata tidak ada, tapi jarang daripada kalangan manusia pada hari ini cuba menyelesaikan masalahnya dengan mengembalikan segala permasalahan itu kepada agama. Kurang kita dengari penyelesaian yang dikembalikan kepada Al-Quran dan dikembalikan kepada As-Sunnah. Sedang baginda sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dahulu, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk menyelesaikan permasalahan umat, untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat, community, tuduhan, fitnah dan sebagainya, permasalahan hukum hakam, permasalahan semasa, realiti yang berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya dikembalikan kepada agama. Nabi nanti turunkan wahyu Al-Quran yang begitu susah, 23 tahun baginda menanti tunggu ayat Al-Quran yang diturunkan secara munajjam, berperingkat diturunkan Al-Quran satu ayat, ada ayat pendek, ada ayat panjang, bukan senang-senang. Berlaku permasalahan, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk menyelesaikan. Allah turun satu wahyu. Berlaku peristiwa penukaran kiblat, Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 14 bulan Nabi menadah tangan dan mohon kepada Allah, turun ayat arahan tukaran kiblat. Setelah 14 bulan, setahun lebih, untuk berhijrah, sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka disiksa di Makkahul Mukarramah, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana kita ni tak ada lagi kearahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita keluar dan sebagainya. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata kepada sahabat Nabi yang disiksa, yang penuh parut di tubuh badannya, kata beliau kepada Nabi, ala tad'ullah lana wa ala tastansurullah lana. Ya Rasulullah, engkau tak doa engkau dekat Allah, engkau tak minta tolong engkau kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah Allah akan membiarkan kami terus-menerus berada dalam keadaan yang seperti ini? Kata Nabi, innakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah kaum yang agak gopoh gelojoh. Jadi jika demikian, wahyu diganti, ditunggu dengan penuh resah, kita wahyu berada di hadapan kita, Al-Quran berada di hadapan kita, As-Sunnah berada di hadapan kita, agama berada di hadapan kita. Mengapa tidak kita manfaatkan agama, Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikan permasalahan? Segala-galanya ada, segala-galanya wujud di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, kaedah untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau dulu ada orang tanya kepada seorang ustaz, bila ustaz ni mengajar dalam masjid, dia kata di dalam Al-Quran ada semua perkara, ada semua benda. Maka adalah seorang hamba Allah ni, dia nakai sikit. Dia tanya, ustaz, dalam Al-Quran adakah cara buat roti canai? Jadi si ustaz ni pun jam seketika. Dan dia tak boleh nak bagi jawapan. Dia kata tak apa, nanti saya balik cari, besok minggu depan saya datang bagi balik jawapan. Maka si ustaz balik teliti, dia bertemu dengan satu ayat. Maka dia balik mengajar, maka dia maklumkan kepada orang tadi, aku terjumpa ayat yang Allah Subhanahu wa taala ajak cara nak buat roti canai. Maka si kawan ni pun tunggu nak ambil dia punya apa tu dia panggil resepi. Tunggu nak ambil resepi
filosofi apa Quran ajar. Si ustaz ini berkata, Allah berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tak tahu. Ini adalah penyelesaian di dalam Al-Quran. Tanya kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tak tahu. Kalau tak tahu tentang ekonomi, rujuk kepada orang ekonomi. Kalau tak tahu tentang pentadbiran negara, rujuk kepada orang yang tahu tentang pentadbiran negara. Kalau tak tahu nama Facebook, Twitter, tanyalah blogger-blogger ni. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan kepada kita penyelesaian. Cuma yang berlaku dalam realiti negara kita pada hari ini, ini saranan yang saya bacakan tadi, saranan Al-Quran, saranan As-Sunnah, biar kita bertanggungjawab membawa agama ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana tugas kita pada hari ini bukan semata-mata kerana inginkan kemenangan. Kemenangan ini boleh menang, tidak ada masalah. Kemenangan ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Gambarkan betapa ramai golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam. Zaman bersama mereka telah menang dalam peperangan. Dalam peperangan Uhud di peringkat pertama, golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam memusuhi Nabi SAW menang dalam peperangan. Nabi tewas di Makkahul Mukarramah, baginda tewas dihalau. Berapa banyak dalam sejarah Islam, dalam peperangan umat Islam tewas. Akan tetapi bukan bererti kalah, bukan bererti tewas selama-lamanya, bukan bererti tewas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala, itu kemenangan yang hakiki. Untuk mencapai ke arah kemenangan itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kuantiti sebenarnya bukan satu hal yang besar, kuantiti hal yang kecil sebenarnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Berapa ramai kelompok yang kecil menewaskan kelompok yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang perlu kita tanam dalam diri kita. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, realiti kita pada hari ini, permasalahan banyak yang berlaku, bersih, kotor, bersih yang kotor tadi ni. Berapa ramai yang menyelesaikan isu bersih yang dimainkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, yang sepatutnya mereka menjaga keamanan negara. Berapa ramai menyelesaikan permasalahan bersih dengan menggunakan nama agama. Sedangkan orang yang menganjur bersih, mereka menggunakan nama agama. Sedang hadirin, orang yang cuba mempertahankan isu moralnya menggunakan nama agama, menggunakan nama tokoh, menggunakan nama ilmuwan. Sedang benarkah kenyataan tokoh tersebut seperti itu? Dan benarkah tokoh tersebut merupakan tokoh yang bergelar ulama ahlu sunnati wal jamaah? Isu yang dikaitkan dengan hukum Islam, mereka menggunakan perkataan Islam, hukum Islam, sehingga belasan tahun masyarakat tak faham lagi apa itu hukum Islam. Tak ada gambaran apa itu hukum Islam. Sebut saja hukum Islam, akan terbayang hudud, tak habis-habis bertengkar, bergaduh. Kronologi muzakarah yang ditawarkan oleh pihak tertentu, berapa ramai yang menyelesaikan isu muzakarah ini dengan layan dan neraca Islam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar didik kepada kita, kaedah bermuzakarah, kaedah berbincang. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan banyak lagi isu-isu PT-PTN yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Utama, Rais Yatim sebentar tadi, tentang mengajar orang tidak membayar hutang. Berapa ramai yang menyelesaikan isu dan permasalahan ini melalui neraca agama. Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan kepada kita tugas dan tanggungjawab orang yang berhutang. Bagaimana Nabi SAW bertanya kepada sahabat orang yang mati sebelum baginda bersolat ke atasnya. Nabi tanya, alahu dainun, adakah baginya hutang? Sahabat Nabi berkata, na'am ya Rasulullah, ya, dia ada hutang. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum hadha. Kamu semua salat ke atas saudara kamu, aku tak mau salat. Nabi mengajar kita tentang tanggungjawab untuk kita menyelesaikan permasalahan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita nak berbicara tentang semua isu ini, mungkin banyak, mungkin saat lagi kita buka kepada soalan apa-apa isu yang berkaitan. Cuma satu benda yang paling penting yang saya nak fokuskan. Tadi saya katakan amanah. Antara poin penting fokus saya pada pagi ini nak berbicara tentang siapakah ulama. Tuan-tuan, pada hari ini poin-poin ini ataupun topik ini, mengapa saya pilih topik dan tajuk ini? Kerana kita berlaku kekeliruan dalam menukilkan maklumat. Banyak kita bimbang apabila berlaku kekeliruan dalam menukilkan maklumat.
Bukan ulama dikatakan ulama. Ulama dalam sebab dikatakan ulama. Orang yang tidak ada otoriti, tuan-tuan, saya bukan menilai otoriti dengan ijazah. Al-Imam Syafi'i tidak ada ijazah. Dia bukan lepasan Universiti Malaya, dia bukan lepasan Universiti Islam Madinah, dia bukan lepasan Universiti Al-Azhar. Imam Malik tidak ada ijazah. Imam Abu Hanifah tidak ada ijazah. Al-Imam Al-Bukhari tidak ada ijazah. Imam Abu Dawud, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, mereka tidak memiliki sebarang ijazah. Bukan lepasan universiti, tak ada. Tetapi mereka ada otoriti untuk bercakap tentang agama kerana ilmu yang mereka perolehi. Nilaian pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara perkara yang paling membimbangkan, nilaian ilmu itu digantung penuh kepada cara berpakaian. Nilaian ilmu itu digantung penuh kepada nama parti politik. Nilaian ilmu itu bergantung penuh hanya kepada beberapa petikan ayat Al-Quran dan hadis yang dibacakan dan disampaikan. Apa nilaian ilmu yang sebenar? Apa nilai ilmu yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW untuk menilai seseorang itu ulama atau ulak dalam semak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ulak dalam semak ni biasa dah orang nak sebut. Cuma apa yang saya nak katakan di sini, kaedah yang diberikan oleh Nabi SAW. Sebab kita bimbang. Pada hari ini berapa ramai orang menggunakan nama tokoh seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sikit-sikit Dr. Yusuf Al-Qaradawi kemana-mana saja berceramah, membawa penulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mengangkat kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi, membahas kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oh, ini siapa? Ini ulama. Lihat apa katanya kepada saya. Dia memuji saya, dia mendoakan kebaikan untuk saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pun dengar, oh betul lah Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata. Apa dia kata? Harus demonstrasi. Ini fatwa dia. Ini ulama yang terbuka mindanya, juga merupakan salah seorang bekas daripada pemegang amanah Oxford. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi bila orang dengar, oh ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi punya kenyataan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara yang bertanggungjawab membangkitkan semangat Arab Spring yang berlaku di Mesir, di Medan Tahrir. Beliau berada di Qatar, membangkitkan semangat rakyat Mesir di Medan Tahrir sehingga menjatuhkan Husni Mubarak. Kenyataan-kenyataan beliau yang dikeluarkan, keharusan demonstrasi, menghalalkan darah pemimpin Muammar Gaddafi, kemudian beliau mengeluarkan kenyataan sesiapa yang mati di Medan Tahrir adalah mati syahid. Kenyataan dan fatwa yang sama dinukilkan, dipindahkan, dibawa ke dalam negara kita pada hari ini dan cuba dicetuskan suasana musuhan dengan fatwa siapa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bila orang nak bantah, hang siapa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi siapa? Mati akal kita dibuatnya. Bila ingin menjawab tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mereka kata, hampa yang panggil dia main, hampa yang berikan kepada dia anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Tokoh Ma'al Hijrah daripada luar yang pertama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua hampa panggil tokoh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, juga merupakan tokoh yang mengeluarkan fatwa yang sama seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mati akal kita, mati akal. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bukan melihat kepada batang tubuh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita tidak ingin menjadi seperti kelompok-kelompok yang berideologi Syiah, di mana mereka ini antara salah satu ciri-ciri mereka adalah keterlaluan dalam mengangkat dan mengagungkan tokoh-tokoh mereka lampau-lampau. Sebab itu imam-imam mereka maksum. Maksum ni bebas daripada dosa, bebas daripada salah dan silap. Imam mereka Khomeini bebas daripada salah dan silap. Semua imam-imam mereka bebas daripada salah dan silap, maksum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bukan Syiah, kita ahli sunnati wal jamaah. Jadi kerana itu kita bukan hanya melihat kepada batang tubuh, kita melihat kepada apa yang diungkapkan untuk menentukan seseorang itu ulama atau bukan ulama. Kita petik satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Nabi, hadis yang panjang, saya ambil petikan yang akhir sebab ia merupakan fokus saya pada pagi ini.
Kata Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Orang selalu baca yang ni, ulama pewaris sekalian para nabi. Semua orang baca, tapi jarang kita dengar orang baca sampai habis. Dia baca sampai dekat tu saja, ulama pewaris sekalian para nabi. Cuba baca bagi perhabis. Kata Nabi lagi, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, wang ringgit, ataupun dirham, kekayaan, tak. Sebaliknya para nabi itu mereka mewariskan ilmu. Maka nilaiannya, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk menentukan seseorang itu berilmu atau tidak, seseorang itu ulama atau tidak, bergantung kepada ilmunya. Sama atau tidak ilmunya dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi. Sama atau tidak perkataannya dengan perkataan yang dibawa oleh Nabi. Sama atau tidak perbuatannya dengan perbuatan Nabi. Sama atau tidak pengakuannya dengan pengakuan Nabi. Sama atau tidak sifatnya dengan sifat Nabi SAW. Sempurna? Mustahil. Sempurna sama 100% dengan Nabi? Mustahil. Tidak ada sesiapa yang mampu menyerupai Nabi SAW. Tetapi ke arah menyamai dan berusaha untuk menyamakan tindakan, perbuatan, sifat, tingkah laku, akhlak, adab, integriti seperti Nabi adalah tanggungjawab semua umat Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka itu nilaiannya. Kalau dia nak katakan harus demonstrasi, lihat Nabi SAW adakan apa tidak demonstrasi. Nabi SAW lakukan tidak rusuhan ketika Nabi berada dalam kelompok minoriti. Mereka yang melakukan demonstrasi bersih minoriti atau majoriti? Mana seorang ni? Tadi dah semangat satu Malaysia kuat kata apa? Minoriti atau majoriti? Minoriti. Mereka adalah minoriti, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi SAW ketika ada di Makkahul Mukarramah juga merupakan kelompok yang minoriti. Islam baru datang, Islam baru diterima oleh masyarakat. Tapi adakah Nabi penganjur demonstrasi? Nabi memiliki panglima perang, Umar Al-Khattab. Nabi memiliki tentera-tentera yang hebat, Usamah ibn Zaid, Ali ibn Abi Talib, sahabat yang karib, yang membenarkan segala perkataan Nabi SAW, yang sukar ditemui sahabat seperti itu pada hari ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi ada kekuatan atau tidak? Nabi ada kekuatan. Isterinya Khadijah bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang cekal Bilal ibn Rabah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar memeluk Islam. Islam itu gah sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu a'azzana Allah azza wa jal bi Umar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita semua dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tapi Nabi anjurkan apa tidak demonstrasi? Nabi tidak pernah menganjurkan demonstrasi. Pendahlilan dan pemujaan yang dilakukan, yang diwar-warkan, seperti salat berjamaah itu adalah demonstrasi, haji tiap-tiap tahun itu adalah demonstrasi, kemudian salat Jumaat itu adalah demonstrasi. Ini adalah pendahlilan dan pemujaan yang tidak relevan dan tidak rasional, yang tak kena dengan kaedah pemujahan untuk kita nak istinbat hukum. Erti istinbat hukum, mengeluarkan hukum. Kaedah kita nak mengeluarkan hukum, pertama sekali kita kena himpun semua dalil, semua nas Al-Quran dan nas Al-Hadis. Kita kata kita nak tegakkan negara berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni yang saya heran. Kita nak laksanakan Al-Quran dan As-Sunnah, kita nak laksanakan hukum Allah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sewajarnya kita perlu mempraktikkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan. Jangan bila nak bercakap bab hukum wuduk saja kita nak guna Quran dan Sunnah. Nak bercakap bab integriti, akhlak, sikap, kita juga perlu bercakap dengan nama Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan, ini kita katakan kaedah untuk kita mengenal pasti siapa ulama, siapa bukan ulama, siapa perkataannya yang boleh diterima, siapa perkataannya yang tidak boleh kita terima. Jadi untuk itu dalam isu ini kita melihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi pandangannya itu tersasar. Tidak ada masalah. Bukan berarti bila kita kata pandangan dia tersasar, dia tu hina, tak boleh guna. Tak. Manusia, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat salah. Setiap anak Adam mesti buat salah. Kalau seorang murid kepada Al-Imam Syafi'i, murid pada Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Al-Buwaiti,
Sehingga kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sekiranya aku mati, aku dah tak ada, yang akan mengganti tempatku ini untuk mengajar adalah Al-Buwaiti. Tuan-tuan, Al-Buwaiti satu hari dia tulis kitab, buka kitab dia, kemudian dia bertemu dengan satu hadis. Satu hadis dia berdasarkan pembacaan dia dalam kitab yang lain, dia bertemu dengan satu hadis berkenaan dengan tayammum. Tayammum ni biasa yang kita dengar, tepuk, sekali tepukan sapu wajah, at-tayammum darbatan, kata dia. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain, lil yadain. Maksudnya tayammum itu dua tepukan, satu tepukan untuk sapu muka dan satu tepukan lagi untuk tangan sampai ke siku. Lil jadi lil mirfaqain, tangan sampai ke siku. Okey, itu yang biasa kita dengar. Jadi saya nak cerita pasal Al-Imam Al-Buwaiti ni, bukan saya nak cerita pasal hukum tayammum. Cerita pasal hukum tayammum tak habis lagi program kita. Tuan-tuan, jadi Al-Imam Al-Buwaiti dia bertemu dengan satu hadis. Satu hadis yang dia lihat, hadis ini dari sudut kesahihannya jelas, lebih kuat, lebih sahih daripada hadis yang dia miliki, yang ada dalam kitab dia. Iaitu dia tengok Nabi SAW mengajar sahabat bagaimana cara bertayammum. Kata Nabi, innama yakfika hakadha, memadai kamu melakukan seperti ini. Nabi tepuk, sekali tepuk, kemudian Nabi sapu muka dia dan kedua pergelangan tangan dia saja, bukan sampai siku. Jadi dia, tuan-tuan dan puan sekalian, yang tadi ni dalam kitab dia tulis tayammum darbatan, tayammum dua kali tepuk. Dalam hadis ni tulis tayammum sekali tepuk. Oleh kerana dia berpendapat hadis yang sekali tepuk ini lebih kuat, walaupun Imam Syafi'i mengajak dia tayammum tu tepuk dua kali, ada hadis tepuk dua kali, tapi bagi dia hadis tu tak kuat, lemah dari sudut sandarannya, dari sudut periwayatannya. Dia ambil pisau. Saya katakan, saya bukan nak cerita hukum tayammum, saya nak cerita isu sikap seorang ahli ilmu, sikap seorang ulama. Bila berhadapan dengan fakta, bila berhadapan dengan kebenaran, dia sanggup gadaikan apa sahaja. Dia ambil pisau, dulu tak ada liquid paper, liquid paper dulu senang, tenyih saja. Dulu tak ada liquid paper, dia ambil pisau, dia cungkil perkataan tepuk dua kali, dia gantikan dengan perkataan sekali tepuk. Kemudian dia tutup kitab dia dengan kuat. Dia ambil pisau, hulu pisau, dia pukulkan di bukunya, berdebuk, dia pukul, bunyi lagu mana saya pun tak tahu, tapi dia pukul kuat. Kemudian dia berkata, hakadha awsana sahibuna idza sahha al-hadith fahuwa madhhabi. Inilah yang diajar, yang diwasiatkan oleh imam kita Al-Imam Syafi'i, iaitu apabila sahih sesuatu hadis, itulah mazhabku. Sikap mana? Terima kebenaran. Maka orang yang benar-benar inginkan kebenaran, datangnya kebenaran kepadanya daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, dia akan terima dengan hati yang terbuka, tanpa ada kejumudan, tanpa ada ketaksuban, tanpa ada sebarang kepentingan. Dia sanggup gadaikan kepentingannya. Tapi apa yang berlaku pada teman-teman kita, tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat-sahabat kita yang beragama seperti dengan agama kita, yang berfahaman seperti dengan fahaman kita, tapi sayangnya mereka sanggup duduk dengan kelompok-kelompok Syiah dalam majlis takrib, mendekatkan antara Syiah dengan ahli sunnah, tetapi untuk berbincang sesama ahli sunnah mereka tolak, tak mau bincang. Pasal apa? Sia-sia bincang dengan puak-puak ni. Nak bincang boleh, kena buat tajuk kenapa UMNO tolak Islam. Sebelum bincang, sebelum muzakarah, dia dah cah keting dah. Cah keting dah, cah keting. Tak terima lagu mana? Cah keting ni bahasa Kelantan, kalau tak silap saya, cah keting. Cah keting maksudnya dia dah tolak kita bagi rebah sebelum nak muzakarah. Maka mana mungkin muzakarah itu dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik? Kalau benar-benar inginkan kebenaran, mari kita berbincang. Datang pula geng pemuda mana, tawarkan tuan-tuan dan puan sekalian agar dilakukan perdebatan PAS versus UMNO, siapa sesat. Takkan kita nak duduk bincang tentang siapa sesat? Adakah berarti kalau kalah, maknanya orang yang kalah itu sesat? Adakah itu nilaiannya? Kita nak tahu mana perkataan Al-Imam Syafi'i contohnya.
Kalau sekiranya kamu lihat aku tewas dalam perdebatan, ketahuilah orang yang berdebat denganku itu adalah jahil. Dan ketahuilah kalau aku menang dalam perdebatan, ketahuilah orang yang tewas denganku itu adalah orang yang alim. Apa tahu? Apa nilaian kemenangannya? Tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah realiti yang berlaku. Jadi bila kita katakan seperti ini, kita perlu clear siapa yang kita nak rujuk, ulama mana yang kita nak rujuk, ilmuwan mana yang kita nak petik perkataan-perkataan mereka. Memang benar, kebenaran itu ada pada sesiapa pun, termasuk syaitan. Betul, ada kenyataan seorang tok guru. Tok guru mana? Kenyataan seorang tok guru, saya pun terlupa. Abang ni ikat. Tok guru ni Abdul Aziz, saya pun teringat ya. Tuan guru ni Abdul Aziz ada menyebut tentang kita pun kalau nak belajar dengan syaitan pun boleh. Itu yang saya ingat kenyataannya. Kalau salah tolong perbetulkan balik. Betul? Betul? Bersahabat dengan syaitan. Tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin kenyataan ni kita perlu jernihkan, perlu perbetulkan. Memang di dalam hadis Nabi memaklumkan kebenaran itu ada pada sesiapa, termasuk pada syaitan. Syaitan pun bercakap benar dalam hal dan keadaan yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagaimana syaitan bercakap benar di dalam Al-Quran. Nabi menyatakan syaitan bercakap benar di dalam hadis. Peristiwa sejarah ayatul kursi yang kita dah baca, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang mengajar kita tentang kelebihan ayatul kursi. Dibacakan sebelum daripada tidur, setan takkan ganggu. Start daripada kita tidur sampai kita bangun tidur. Siapa yang ajar? Dalam hadis Abu Hurairah, syaitan. Bagaimana syaitan mengajar? Abu Hurairah ditangkap syaitan yang menyamar dalam bentuk rupa manusia mencuri makanan 3 kali dah. Bila kali ketiga dia tangkap, dia kata aku nak bawa kamu bertemu dengan Nabi. Dia kata aku tak mau, jangan, tolong jangan. Aku akan ajarkan kepada kamu satu ayat yang kalau kamu baca, syaitan takkan ganggu bermula daripada tidur sampai siang, sampai cerah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Abu Hurairah membawa perkataan syaitan ni. Syaitan ajar ayatul kursi, syaitan baca ayat kursi. Syaitan tak takut ayat kursi, dia takut orang yang beramal dengan ayatul kursi. Dia ajak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ke habis. Abu Hurairah dia balik, dia pergi cek dengan Nabi. Ya Rasulullah, dia cerita-cerita yang panjang, kemudian dia maklumkan apa yang dia ajar. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadhub. Dia bercakap benar kepadamu sedangkan dia itu pendusta. Maknanya apa yang Nabi nak maklumkan kepada kita, syaitan juga bercakap benar. Kebenaran itu juga ada pada syaitan. Bagi problem dulu. Tetapi adakah Nabi SAW menyatakan Abu Bakar, Umar, Osman, okey besok kita buat kelas dengan syaitan? Panggil syaitan, mari duduk, mari jadi tok guru, ajar kami ilmu, sampaikan ilmu kepada kami. Adakah Abu Bakar, Umar, Uthman, Nabi SAW ajak mereka untuk mengambil ilmu daripada syaitan? Tak. Abu Hurairah pun walaupun dia tahu ayat kursi itu adalah ayatul Quran, ayat Quran, dia tak terima bulat-bulat, dia balik tanya dan rujuk kepada Nabi. Maka inilah yang ini, analisa inilah untuk kita menentukan siapa ulama, tuan-tuan dan puan sekalian. Siapakah yang menyampaikan kata-kata, perkataan seperti mana ungkapan Nabi, perbuatannya seperti perbuatan Nabi. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi bila orang dengar, oh boleh bersahabat dengan syaitan, tu kawan tu bersahabat dengan syaitan. Zaman Nabi Sulaiman pun kawan dengan jin Ifrit dan sebagainya, boleh arah jin. Maka kita pun tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, itu syariat man qablana, dia panggil syariat sebelum daripada kita. Kalau macam tu zaman Nabi Musa alaihi salam, dalam hadis Bukhari, syariat zaman Nabi Musa harus mandi, minta maaf saya sebut harus mandi telanjang, tak pakai baju depan orang, boleh. Ya, kita Nabi berkat mandi saya. Kalau kita nak terima itu sebagai satu pensyariatan, boleh tak Cik Rafi? Cik Rafi fatwa tu macam tak boleh tu. Dah tak boleh. Itu syariat sebelum kita, syariat sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang aurat, tentang penutupan aurat. Takat mana kita boleh dedahkan, takat mana kita tak boleh, benda apa yang tak boleh kita dedahkan. Jadi ini kita kena memerhati secara menyeluruh.
Sebab itu ciri-ciri kelompok-kelompok yang menimbulkan syubhat kepada minda kita pada hari ini, mereka memetik ayat-ayat Quran. Betul ayat Quran, sumbernya betul, sumbernya benar, tetapi kaedah memahaminya salah. Yang ni yang bahaya. Sebab kita menilai ulama bila boleh baca ayat Quran semuka, bila boleh baca hadis dua tiga muka, oh ini ulama. Bukan penilaiannya seperti itu. Kita perlu melihat pertama sumber betul, kedua kaedah memahami sumber tersebut, kaedah memahami Al-Quran, kaedah memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah hanya dengan membaca firman Allah, wal yakum minkum ummatun yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, hendaklah kamu wujudkan daripada kalangan umat ini satu kelompok manusia yang menyeru kepada kebaikan. Raja menyeru kepada kebaikan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Adakah bererti ayat Al-Quran ini menyeru kepada demonstrasi bersih? Sedangkan mereka menggunakan pendalilan ini, ayat Quran ini, untuk menyatakan keharusan demonstrasi bersih, keharusan merusuh, dengan alasan merusuh itu dapat memastikan politik dalam negara kita ini bersih. Dengan merusuh itu dapat memastikan tidak ada lagi rasuah. Dengan merusuh itu tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Adakah kita diajar didik sedemikian rupa, tuan-tuan dan puan sekalian? Tak kena, salah. Kaedah faham salah. Macam itu juga ajaran-ajaran sesat dalam negara ini, sebahagian daripada ajaran sesat, di mana mereka mengajar salat. Dia kata tengok salat dalam Al-Quran. Salat dalam Al-Quran hanya ada beberapa salat saja, ada hanya 3 salat disebut. Cara salat dalam Al-Quran hanya sebut qiyam, rukuk, sujud. Yang lain tak ada. Maka kita salat qiyam, rukuk, sujud. Dia kata apa? Tengok dalam Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran kan macam tu. Ada sumbernya betul, sumbernya tepat, tapi cara dia memahami salah. Sebab kita perlu memahami Al-Quran juga dengan ulasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi juga perlu kepada kefahaman. Saya bagi contoh mudah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tentang apa? Tentang buang air menghadap kiblat. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ini masalah hukum ni. Cuma saya nak cerita macam mana cara faham. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ketika mana seseorang itu menunaikan hajatnya buang air membelakangi ataupun menghadap kiblat. La tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Jangan kamu menghadap kiblat atau jangan kamu membelakangkan kiblat, sebaliknya hendaklah kamu ke timur atau ke barat. Nampak? Maknanya contoh, kalau utara sebelah mana saya pun confuse. Kalau utara ke sana, selatan ke sini, kita kena menghadap ke sini. Membelakang atau menghadap tak boleh. Tapi dalam hadis Ibnu Umar dia panjat satu hari rumah Hafsah, dia ternampak Nabi sedang tunaikan hajat. Bila dia nampak Nabi SAW tunaikan hajat, dia nampak Nabi membelakangi kiblat. Nampak? Bercanggah dengan perkataan Nabi dalam hadis Abu Ayyub tadi. Tonton, ini isu ilmiah sikit. Apa yang saya nak katakan di sini, bagi orang yang dia ambil satu hadis saja, dia ambil hadis Abu Ayyub saja, contoh yang mana Nabi larang belakang kiblat, tak boleh belakang kiblat, tak boleh berhadapan dengan kiblat, dia akan kata haram perbuatannya. Bagi orang yang ambil hadis Ibnu Umar saja, dia kata belakangkan kiblat boleh sebab Nabi buat. Jadi kita perlu kompromis, kita perlu hubungkan kedua hadis ini, mengeluarkan kaedah dan cara kita nak faham tanpa menolak kedua-duanya, sebab kedua-duanya sahih daripada Nabi. Ini kaedah dia untuk kita nak faham hukum. Kita kena himpun semua nas, himpun semua dalil, baru kita boleh faham. Jadi kalau kita nak ambil satu hadis saja, lepas tu nak kata bersih, harus bersih yang kotor tadi harus. Kita nak kata memaki hamun pemerintah di khalayak ramai, membuka keaiban pemerintah di khalayak ramai, harus dengan nak ambil perbuatan Umar Al-Khattab radhiyallahu an contohnya. Umar perbuatan Bilal ibn Rabah, yang Bilal kata kepada Umar, la uqatilannak, aku akan perang dengan hang. Menunjukkan keharusan rakyat bercakap secara terbuka, mengkritik pemimpin secara terbuka, walaupun mencabar dengan pedang.
ini tak faham hadis, faham sikap dan tindakan Bilal ibn Rabah. Mereka tak tengok apabila Umar bertegas, Bilal ibn Rabah taat. Kita pada hari ini, bila kita cabar-cabar pemimpin tegas, kita buat rusuhan. Ini tak kena dengan sikap dan tingkah laku Bilal. Bilal walaupun dia cakap sedemikian rupa, tetapi bila Umar tegas, dia taat, dia patuh. Maka sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sekadar gambaran umum sebagai satu pembukaan untuk kita buka kepada soalan ataupun perbincangan ataupun pandangan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya katakan tadi, basic gambaran kita sebagai pengamal media sosial ini, jangan mudah kita nukilkan maklumat sebelum melakukan analisa. Jangan mudah kita titlekan seseorang itu ulama, cendekiawan ahli ilmu sebelum kita analisa perkataan-perkataannya sesuai apa tidak dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.